Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Petronas merekodkan keuntungan tertinggi sebanyak RM101.6 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Petronas berkata, sebarang dividen tambahan kepada kerajaan akan tertakluk kepada kemampuan syarikat. Muhyiddin mengaku tidak bersalah menerima RM5 juta hasil aktiviti haram daripada Bukhari Equity. Volcano dikenakan umar selepas harga saham melonjak lebih 23%. Petronas merekodkan keuntungan tertinggi sebanyak RM101.6 bilion dirangsang oleh kenaikan harga minyak dan gas, oil and gas. Sepanjang tahun lepas, Petroleum Nasional Berhad Petronas mencatat rekod keuntungan selepas cukai atau profit after tax dan pendapatan tertinggi dalam sejarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022. Profit after tax Petronas untuk tahun 2022 berjumlah RM101.62 bilion. Nilai ini adalah kira-kira 2 kali ganda daripada keuntungan yang diperolehnya pada tahun sebelumnya, iaitu RM50.87 bilion. Keuntungan ini disumbang daripada pendapatan yang lebih tinggi yang mengimbangi kos produk, pembayaran tunai dan perbelanjaan mengurus yang turut meningkat. Pendapatan melonjak 51.33% kepada RM375.27 bilion daripada RM247.96 bilion, yang mana sebahagian besarnya disebabkan oleh harga produk yang lebih tinggi dan impak pertukaran wang asing yang menggalakkan. Segmen hiliran syarikat oil and gas negara kekal sebagai penyumbang utama dengan mencatatkan pendapatan sebanyak RM174.84 bilion, menyaksikan peningkatan 44.39% berbanding RM121.09 bilion yang dicatat pada tahun sebelumnya. Bagi segmen gas pula, hasil melonjak 62.78% kepada RM122.75 bilion, di mana peningkatan ini adalah hasil kenaikan harga purata gas asli cecair dan gas diproses. Pendapatan segmen huluan Petronas juga meningkat, didorong oleh harga purata yang lebih tinggi bagi minyak mentah, kondensat dan gas asli, dan dirancangkan lagi dengan peningkatan jualan. Segmen korporat dan lain-lain mencapai hasil sebanyak RM17 bilion berbanding RM11.36 bilion, disebabkan oleh pendapatan yang lebih tinggi bagi pembinaan unit terapung, pengeluaran, penyimpanan dan pemunggahan serta pendapatan berkaitan perkapalan. Jumlah aset mengukuh kepada RM710.6 bilion pada 31 Disember 2022 berbanding RM635 bilion setahun sebelumnya, disumbangkan oleh tunai dan nilai tunai yang lebih tinggi serta hartanah, loji dan peralatan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, menyifatkan prestasi kukuh kumpulan sepanjang tahun itu disebabkan daya tahan tenaga kerjanya. Walaupun 2022 membolehkan kami memanfaatkan kenaikan minyak dan gas dengan baik, tahun lalu juga melihatkan peningkatan turun naik permintaan bekalan didorong oleh peralihan mendadak dalam pasaran dan peralihan tenaga yang dipercepatkan, kata Muhammad Taufik. Walaupun Petronas mencatat rekod keuntungan pada 2022, Muhammad Taufik memberi amaran bahawa cabaran yang menguasai pasaran oil and gas global tahun lepas akan berterusan pada tahun ini. Kita keluar dari 2022 dengan jalan yang sangat berliku. Krisis Eropah, gangguan rantaian bekalan dan sekatan minyak Rusia dijangka berterusan sehingga 2023, katanya. Industri oil and gas berpotensi menyaksikan harga menjadi sederhana pada 2023 memandangkan jangkaan kepada kelembapan ekonomi, walaupun ia berdepan dengan ketidaktentuan pasaran yang berpanjangan. Dalam situasi ini, Petronas akan terus memacu kecemerlangan operasi dalam perniagaan terasnya sambil mengejar sasaran pertumbuhan dan kemampanan. Tambahnya lagi, Muhammad Taufik optimistik dengan prospek jangka panjang bagi permintaan tenaga global yang dijangka berkembang dan melebihi tahap pra-pandemik, memandangkan kebimbangan keselamatan tenaga telah mendorong pelaburan ke dalam aktiviti pengeluaran. Banyak pasaran lain di luar sana sangat bergantung kepada oil and gas. Oleh itu, Petronas mengutamakan penyampaian tenaga daripada portfolio trust oil and gas kami, katanya. Berita seterusnya, ini juga berkaitan dengan Petronas. Ketua Pegawai Eksekutif Petronas berkata, sebarang dividen tambahan kepada kerajaan akan tertakluk kepada kemampuan syarikat. Dividen dari Petronas menjadi sumber pendapatan utama kerajaan persekutuan, di mana jangkaan pembayaran RM40 bilion Malaysia di dividen daripada syarikat minyak dan gas negara itu telah dimasukkan ke dalam bajet 2023 yang dibentangkan baru-baru ini, berbanding ujuran awal sebanyak RM35 bilion sahaja dalam bajet yang dibentangkan kerajaan sebelum ini. Angka tersebut adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan dividen RM54 bilion yang dibayar Petronas pada tahun 2019 dan sebarang tambahan pembayaran adalah
adalah tertakluk kepada kemampuan, kata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz. Ia masih tertakluk kepada peraturan biasa. Kami akan membuat pembayaran dividen tertakluk kepada kemampuan dan melalui tadbir urus yang diperlukan. Kami perlu memenuhi juga kehendak operasi kami, membayar hutang dan keperluan pelaburan semula, katanya. Jadi, harga minyak seperti yang dinyatakan mungkin akan mengalami pembetulan tahun ini kerana pemulihan dilihat tidak pukul. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, kami menganggarkan harga minyak pada 70 ke 80 US dolar setong, tapi untuk tahun ini kami jangkakan berada di bawah harga tersebut. Beliau berkata dividen 40 bilion ringgit yang diunjurkan untuk 2023 tidak sepatutnya menjadi isu. Berita seterusnya, Muhyiddin mengaku tidak bersalah menerima 5 juta ringgit hasil aktiviti haram daripada Bukhari Equity. Bekas Perdana Menteri dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa sekali lagi pada 13 Mac lalu di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan pengubahan wang haram 5 juta ringgit. Muhyiddin mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan kepadanya di hadapan Hakim Rozilah Sadeh. Rozilah kemudiannya bersetuju dengan syarat jaminan yang ditetapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur di mana Muhyiddin telah didakwa minggu lepas. Ikat jamin yang ditetapkan di Kuala Lumpur ialah 2 juta ringgit yang dibayar oleh Muhyiddin bagi 6 pertuduhan terdahulu. Ini bermakna bekas PM itu tidak perlu membayar jaminan untuk pertuduhan di Shah Alam. Dia didakwa menggunakan kuasanya sebagai Presiden Parti Komponen PN, Parti Pribumi Bersatu, untuk menerima 5 juta ringgit daripada aktiviti haram dari Bukhari Equity Sdn Bhd pada 7 Januari 2022 yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank parti itu di cawangan M-Corp Mall. Anggota Parlimen Pakuh itu didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA). Bagi pertuduhan AMLA, dia berdepan hukuman penjara tidak lebih 15 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda jumlah hasil haram atau 5 juta ringgit, yang mana lebih tinggi. Muhyiddin diwakili Peguam Datuk K. Kumarendran. Hakim kemudian menetapkan 26 Mei untuk sebutan kes. Muhyiddin hadir di mahkamah kira-kira jam 8.20 pagi dan disambut oleh beberapa penyokong. Pintu masuk utama mahkamah ditutup dan hanya media dan peguam dibenarkan masuk. Sejurus selepas pertuduhan dibacakan, Muhyiddin dilihat meninggalkan kompleks mahkamah bersama rombongannya. Pada 10 Mac lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan atas 6 pertuduhan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. 4 daripada pertuduhan itu adalah kerana rasuah dan 2 lagi adalah melibatkan pengubahan wang haram. Muhyiddin didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa kerana menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri untuk memperoleh suapan bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia dengan nilai 232.5 juta ringgit daripada entiti korporat iaitu 3 syarikat dan seorang individu. Dia berdepan dengan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun bagi setiap pertuduhan dan saman sehingga 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi. 2 lagi pertuduhan pengubahan wang haram adalah melibatkan penerimaan RM195 juta hasil wang haram daripada aktiviti haram dari Bukhari Equity. Ini berlaku pada 2021 dan 2022. Muhyiddin adalah bekas Perdana Menteri kedua yang mempunyai tuduhan jenayah terhadapnya. Yang pertama ialah Datuk Seri Najib Abdul Razak yang kini dipenjarakan kerana perbicaraan SRC International Sdn Bhd. Muhyiddin 75 yang dipecat oleh UMNO kerana berani bersuara menentang Najib dan keraguannya dalam One Malaysia Development Berhad (1MDB) adalah salah seorang pengasas Parti Pribumi Bersatu yang telah menyertai gabungan Pakatan Harapan pada 2018 untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Pada tahun 2020, Muhyiddin menjadi individu penting dalam langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan gabungan baharu yang dipanggil Perikatan Nasional mengambil alih sebagai kerajaan. Seterusnya menjadikan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ke-8. Menurut rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bertarikh 15 Februari 2023, Bukhari Equity ialah syarikat 99% dimiliki oleh konglomerat Melayu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, manakala baki 1% dipegang oleh Sharifah Zahra Said Kecil. Berita seterusnya, Volcano dikenakan UMA selepas harga saham melonjak lebih 23%. Volcano Berhad telah dikenakan pertanyaan aktiviti pasaran luar biasa atau unusual market activity selepas sahamnya melonjak lebih 23% pada 13 Mac. Saham syarikat yang tersenarai di pasaran ACE itu ditutup pada RM1.09, menokok 21 sen atau 23.86% dengan 23.43 juta saham didagangkan. Untuk tahun ini sahaja, kaunter itu telah melonjak sebanyak 124.74%. Memberi fokus kepada kenaikan mendadak pada harga dan volume sahamnya, Bursa meminta Volcano untuk mendedahkan sebarang perkembangan korporat, khabar angin atau laporan mengenai perniagaan dan hal ehwal kumpulan itu dan sebarang kemungkinan sebab lain yang mungkin menyumbang kepada UMA. Jadi UMA ni adalah unusual market activity. Bagi suku kewangan berakhir 31
31 Disember 2022, keuntungan bersih Volcano turun 58.48% kepada RM837,000 berbanding RM2.02 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya apabila pendapatan susut sebanyak 12.56%. Kumpulan ini juga telah menukar tahun kewangannya dari 31 Disember kepada 30 Jun. Menurut laporan tahunan Volcano untuk 2021, pemegang saham utama syarikat itu ialah Datuk Cheng Huat Seng dengan pegangan 16.97%, diikuti oleh Datuk Wong Zepeng, Gan Yew Tiam, Hu Bu Woi dan Yap Guan Seng. Syarikat Volcano baru disedarakan di pasaran ACE Bursa Malaysia pada 6 April 2021 dengan harga terbitan 35 sen. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda pada hari ini. Sebelum ni saya nak ingatkan, anda boleh buka akaun CDS dengan saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda, dan join live saya setiap petang di app.mahisam.com. Untuk buka akaun CDS, anda boleh layari akaun cds.com. Assalamualaikum.